Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang berikut. Okey, dalam buku teks awak, sambung soalan semalam, soalan nombor 5. Okey, arahan soalan kata nyatakan pintasan X dan juga pintasan Y. Okey, apa yang dimasukkan dengan soalan tu? Okey, katakan awak ada raja graf. Awak raja ada raja, satu raja. Ini macam dalam soalan tu dia kata kan. Nyatakan pintasan X dan pintasan Y bagi setiap raja. Okey. So ini adalah paksi Y awak, ini adalah paksi X. Katakan ada satu garisan. Ada satu garis lurus melalui paksi Y dan paksi X. Okey. Pintasan Y dia adalah apa? Katalah di sini adalah nombor 5. Sini adalah 6. Okey. So, tengok. Pintasan Y mesti berada paksi Y. Garisan ni melalui titik. Okey, ni kan garisan dia. Okey, so garisan ni dekat paksi Y ni dia melalui titik apa? So, dia melalui titik 5. Pada paksi Y tu, so pintasan Y dia adalah 5. Begitu juga dengan begitu juga dengan pintasan X. So, bila pintasan X, tengok dekat paksi X. Ini paksi X awak. Dekat X, awak tengok dia melalui titik 6. So, dia punya pintasan X adalah 6. Okey, so selepas ni awak sambunglah soalan berikutnya. Semudah itu sahaja. Okey, ini adalah soalan nombor 5. Kemudian, soalan nombor 6 pula dia kata dinyatakan cari kecurunan yang paling besar. Okey, so dalam soalan tu dia bagi dalam raja tersebut dia bagi ada banyak garis lurus. Okey, so bila ada banyak garis lurus, ini paksi Y, ini paksi X. Banyak garis lurus kat situ, awak kena tentukan yang mana satu kecerunannya paling besar. Okey. Kecurunan, kalau siapa yang masuk kelas Google Meet cikgu yang tengok video tu betul-betul semalam, terbentuk apabila ada pergerakan. So, pergerakan tu pula adalah bukan tempat yang rata. Contoh senang sekali macam awak naik tangga kat sekolah. So, bila awak naik tangga kat sekolah, daripada tingkat 1 sehingga tingkat 3, so di situ berlaku kecurunan. Daripada tingkat bawah sampai tingkat atas. So, naik kan. Katalah ni tangga pertama sampai ke atas. Okey. So berlakulah kecerunan di situ. Okey. So dalam soalan tu dibagi kepada awak ada banyak garis. Ada lebih daripada 2 garis. So daripada 2 garis lurus tu, lebih daripada 2 garis lurus tu, awak kena tentukan yang manakah kecerunan paling besar. Macam mana nak tentukan kecerunan yang paling besar? Ini adalah paksi Y. So paksi Y ni adalah paksi mencancang. Yang masuk kelas malam Raziatul dia faham lah tu. So ini adalah mencancang. Kecerunan semakin nampak nak straight tegak ni, dia semakin cerun. Kecerunan dia lebih besar. Dia semakin besar kecerunannya. Contohlah. Okey, ada katakan ini garis lurus A. Lepas tu ada lagi garis lurus bersilang-silang kan dalam tu. B. Kemudian ada satu lagi C. Okay, so awak ada 3 dah garis lurus A, B, C. Yang paling menghampiri paksi Y itu adalah C. Dan C ni adalah kecerunan yang paling besar. Tu maksud dia bila kita diberi banyak garis lurus di situ yang semakin hampir dengan paksi Y tu. Ni paksi Y awak. So mencancang, makin hampir dengan mencancang ni makin cerun. Kecerunan dia adalah lebih besar. Okey, itu so soalan untuk nombor 2. Awak boleh selesaikan macam itulah. Ada 2 gambar raja je situ. Okey, kemudian soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga tu adalah soalan nombor 7 kan? Okey, so soalan nombor 7. Soalan nombor 3 untuk hari ni Soalan nombor 3 untuk hari ni. Okey, dalam buku teks awak itu adalah soalan nombor 7. Dalam soalan tu diberi juga raja
Okey. So katalah kita ada titik A ke titik B. So kita sambung. Ini A, ini B. Kemudian bergerak ke C, kemudian bergerak ke D. Okey, A, B, C, D. Okey. So maksud dia garis lurus tu awak pergi kepada titik ke titik So garis lurus pertama adalah AB. Okey, so dia ni positif ke negatif? Ingat. Dalam garis lurus, katalah ni cikgu buat kat bawah dia sikit Okey, ni titik A, ni ke titik B. So maknanya dia bergerak daripada kiri ke kanan atas. Kiri bawah, kanan atas. So cikgu gerak gini tadi kan. Titik ni kiri bawah, gerak ke kanan atas. Okay, so ini adalah pergerakan yang positif. So macam AB ni dia adalah positif. Okey, kemudian kalau kita ada lagi titik kanan atas, kiri bawah. Dia bergerak ke bawah C, D. So ini adalah pergerakan yang negatif. So dalam gambar ni AB positif tadi, BC negatif, CD pun negatif. Okey, so soalan nombor 7 dalam buku teks tu awak selesaikan seperti yang cikgu tunjuk. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jika awak ada masalah, boleh PM personal. Cikgu tak buat Google Meet hari ni sebab semalam seorang je masuk. So cikgu buat video. So awak boleh ulang-ulang untuk fahamkan. Okey, terima kasih.